الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla kerana dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi yang barakah ini. Semoga Allah SWT sentiasa melimpahkan bagi diri kita nikmat iman dan Islam, ditambahkan bagi diri kita hidayah serta taufik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kejayaan bersama dengan ahli keluarga kita, sanak saudara kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Seluruhnya selawat dan salam ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari kiamat. Juga yang saya kasihi, saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para ustaz, tuan imam, serta musik pada Masjid Ibn Abbas, ahli jawatan kuasanya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, haji-haji, hajah-hajah yang dirahmati Allah SWT sekalian. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sama-sama membaca, meneruskan bacaan daripada tafsir surah Al-Baqarah ayat ke-59. Sebelum itu marilah sama-sama kita membacanya, semoga mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan semua sihat? Alhamdulillah. Semoga kesihatan itu Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan bagi kita untuk meneruskan ibadah dan kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Allah Subhanahu wa taala firman pada ayat 59 surah Al-Baqarah, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu siksaan daripada langit kerana mereka berbuat fasik. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ayat ini sebenarnya mempunyai perkaitan dengan ayat yang sebelum ini yang telah dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Jamil pada minggu lepas, iaitu pada ayat 58. Bila mana Allah Subhanahu wa taala firman, wa idh qulna dkhulu hadhihi alqaryah fakulu minha haythu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Pada ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberi peringatan kepada kaum Bani Israel dengan memulakan perkataan itu wa'idh. Idh itu adalah tazkir, peringatan. Dan ingatlah qul nadkhulu, ketika kami berfirman untuk memasuki hadhil qaryah. Maka berkaitan daripada kisah sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fabaddalal ladzina zalamu, kerana berlakunya sesuatu yang di luar pemikiran manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka kaum Bani Israel yang telah diberikan nikmat dan telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahkan setelah mereka melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, kekal mereka, kemudian bertaubat, kemudian sekali lagi melakukan perkara-perkara sedemikian. Jadi inilah sikap orang Israel, Bani Israel, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kerana sikap mereka itu satu perkara yang menghinakan, dan mereka ini diceritakan kejadian ini supaya kita semua mengambil ibrah dan tidak menjadi seperti mana mereka ini. Maka ayat ini sebenarnya tuan-tuan dirahmati Allah merupakan gandingan dengan ayat 58 tadi, dan kedua-dua ayat ini merupakan cerita yang di fast forward, cerita yang dibawa ke depan. Makanya sebelum ini kita mengetahui tentang bagaimana kaum Bani Israel mendapat nikmat di antaranya manna was salwa pada ayat sebelum ini. Makanya tuan-tuan dirahmati Allah, saya ingin membawa kembali tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah kepada kisah asal sebelum penurunan, maknanya sebelum kisah ini diceritakan. Bagaimana diceritakan di dalam tafsir Ibnu Kathir, bahawa pertama sekali pada ayat 58 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bila mana Allah suruh mereka masuk ke dalam qaryah, al-qaryah, maka al-qaryah itu terdapat beberapa pendapat para ulama. Apakah makna al-qaryah? Apakah tempat itu sebenarnya? Maka di kalangan para ulama menceritakan bahawa al-qaryah itu maksudnya adalah Baitul Maqdis, masuk ke dalam Baitul Maqdis. Di dalam kitab Taurat ataupun dalam kitab Perjanjian Lama, mereka meletakkan al-qaryah itu sebagai kota Kanaan, yang mana sinonim bagi mereka kaum Bani Israel. Dan Kanaan ini kalau tidak silap kedudukannya adalah pada Jerusalem, kedudukan sekarang ini, tuan-tuan dirahmati Allah. Makanya kita menceritakan kembali bagaimana terjadinya perkara ini. Disebutkan bahawa ayat ini diturunkan bagaimana mereka ini untuk mencela mereka ni, kaum Bani Israel, kerana mereka menolak untuk berjihad masuk ke dalam Baitul Maqdis. Jadi kejap lagi kita pergi ayat yang berada di dalam surah Al-Ma'idah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka untuk masuk kembali ke dalam tanah suci yang disebutkan sebagai tanah warisan nenek moyang mereka, iaitu kaum Bani Israel, dan juga Israel itu sendiri, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Dan juga mereka disuruh untuk berperang menentang satu golongan yang kafir, dan mereka ini tinggal di kawasan tersebut. Dan bila mana disuruh untuk mereka berperang oleh Nabi mereka, iaitu Nabi Musa alaihissalam, mereka menolak. Bahkan mereka ini melemparkan kata-kata penghinaan kepada Nabi Musa dan juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan bayangkan, Nabi pun dia boleh buat macam tu, kan? Apatah lagi manusia yang lain pada zaman ini masih dia boleh lagi melakukan perkara sedemikian. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala telah kemudian selepas pada mereka menolak yang disebutkan arahan dari Allah ini, makanya mereka diberi hukuman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mereka disesatkan selama 40 tahun. Baik, sekarang kita akan buka di dalam tafsir ini surah Al-Ma'idah muka surat 252, dan surah ini surah yang kelima pada ayat yang ke-20. Surah Al-Ma'idah ayat ke-20 muka surat 252, untuk mendetailkan lagi kisah sebelum berlaku, sebelum diceritakan tentang mereka masuk ke dalam Baitul Maqdis. Baik, muka surat 252. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada ayat yang ke-20 kita teruskan kepada ayat ke-21, tuan-tuan. Pada ayat ke-20 telah diceritakan tentang bagaimana Nabi Musa memperingatkan kaum dia bahawa mereka telah diselamatkan oleh Allah daripada golongan Fir'aun, yang kita telah baca tafsir sebelum ni tentang bagaimana Laut Merah itu terbelah atas mukjizat dikurniakan Allah SWT kepada Nabi Musa AS. Dan kemudian selepas pada itu mereka berjalan, dan kemudian Nabi Musa AS telah bersabda kepada mereka pada ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya qaumi adkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Bila mereka ni dah diselamatkan, ingat lagi kisah sebelum ni, Nabi Musa bertafakur selama 40 malam untuk menerima wahyu dari Allah. Kemudian mereka sembah patung anak lembu yang dibuat oleh Samiri menggunakan emas. Dan kemudian berlakulah taubat mereka, yang mereka ni berbunuhan sesama sendiri, dan kemudian Allah terima taubat mereka. Dan selepas pada tu berlakulah mereka nak melihat Allah SWT pula, yang sebelum ni Ustaz Jamil cerita pula kan. Dan tuan-tuan dirahmati Allah, dalam perjalanan itu nak sebut mereka ni kejap-kejap gini, kejap gini, maknanya perintah Allah ni diterima, kejap taubat, kejap buat balik, macam tu. Maknanya sikap ini adalah sikap yang tercela. Sebab tu Allah SWT cerita dalam Quran. Sebab tu bagi orang beriman, bagi kita yang beriman, taubat ini seharusnya menjadikan taubat disebutkan taubatan nasuha. Taubat sekali dan lepas tu kita berazam dengan sungguh-sungguh daya diri kita supaya tak ulang kembali kesilapan ini. Kalau ulang kembali, maka datanglah penghinaan kepada orang tersebut. Bukan saja dihina oleh penduduk langit, tetapi penduduk bumi pun akan menghinanya, kerana berlakunya dalam dirinya melakukan kesilapan dan dosa secara berulang-ulang kali. Makanya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun maknanya Allah ini Al-Ghafur, sebanyak mana orang tu bertaubat dan sebanyak itulah Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, tetapi perlu diingat bahawa kematian kita tidak mengenal waktu. Maksudnya mati kita setiap saat, bila-bila saat pun boleh berlaku. Oleh sebab demikian, bila mana kita bertaubat dan beristighfar pada Allah dengan kesungguhan hati, supaya mudah-mudahan, ya Allah, ketika mana saat kematian aku ini, aku mati dalam keadaan tidak berdosa kepadamu, ya Allah. InsyaAllah semoga itu menjadi ibrah bagi diri kita daripada pelajaran yang telah Allah berikan, yang telah berlaku pada umat, iaitu Bani Israel. Makanya Nabi Musa bersabda, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Ardal Muqaddasah, yang dipanggil itu Palestin, allati kataballahu lakum, yang telah ditakdirkan Allah untuk kamu, maknanya telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya. Wala tartaddu, jangan kamu patah balik, maka masuklah walaupun hidup atau mati. Masuk kalau kamu mati, kamu syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk kerana apa? Kerana di dalamnya itu terdapat orang yang kamu harus perangi. Makanya kalau kamu berundur, kamu jadi orang-orang yang rugi di dunia dan juga di akhirat. Makanya mereka menjawab pada Nabi Musa. Bila Nabi Musa suruh dan Allah memerintahkan, mereka jawab. Mereka kata apa? Ayat selepas pada tu, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, dalam Ardul Muqaddasah, dalam Palestin itu terdapatnya golongan Jabbarin. Golongan Jabbarin yang mereka ni gagah, mereka ni kuat, mereka ni mempunyai mungkin kekuatan dan juga alatan-alatan yang hebat. Jadi mereka kata pada Nabi Musa, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, kami tak nak masuk dalamnya. Kamu suruh kami masuk, kami tak nak masuk sampailah mereka tu keluar daripada Palestin. Tengok tuan-tuan, dia boleh lawan lagi perintah Allah dan juga Rasul. Dan kemudian disambung, fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, kemudian jika mereka keluar, maka sungguhnya barulah kami akan masuk ke dalam Palestin. Makanya cerita ni berlakulah dialog di antara Nabi Musa dan juga orang-orang yang mempersoalkan perintah Allah SWT ini. Kemudian berlakulah di antara mereka ada juga yang beriman, yang memberi cadangan kepada Nabi Musa untuk melakukan serangan daripada mana. Tetapi di kalangan mereka yang tak mau ni, yang degil ni, mereka kata apa? Bila mana Nabi Musa AS suruh mereka meneruskan untuk masuk ke dalam Palestin, maka mereka berkata pada ayat ke-24, kita baca, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada. Wahai Musa, tengok dia kata pada Nabi Musa,
lan nadkhulaha. Lan ini perkataan nafi buat selama-lamanya. Kami tidak akan masuk ke dalam Palestin. Ini kata-kata siapa? Kata-kata mereka. Mereka yang tak nak masuk. Abadan, buat selama-lamanya. Madamu fiha. Disebutkan selagi mana kaum itu, Jabar itu ada dalam Palestin tersebut. Kemudian nak tambah lagi betapa mereka ni, ya Allah, perangai sikap mereka. Dah sebut tak nak tu satu. Kemudian tambah lagi, fadhhab anta wa rabbuka faqatila. Kamu Musa, kamu hebat kan? Kamu boleh belah laut, kamu boleh buat gini. Kamu dan anta, kamu Musa, dan rabbuka, dan Tuhan kamu pergi masuk Palestin tu. Hebat sangat kan? Pergi masuk. Faqatila, bunuh mereka semua. Kemudian dia kata, innaha huna qa'idun. Kami akan tunggu kat sini. Kami akan tunggu sini sampai semua sesat baru kami masuk. Tengok nak sebut sikap mereka ni. Bukan sifat ni, ya Allahu Akbar. Dia dahlah mempersoalkan perintah Nabi mereka. Mereka tak ada hormat pada Nabi mereka. Dan selepas pada tu, dalam masa sama juga mempersoalkan dan tak mau langsung ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni nanti kita baca sikit. Bila mana kita baca ayat tadi, fabaddalal ladzina zalamu. Mereka tukar perintah Allah Subhanahu Wa Taala ni. Di antaranya yang ni, yang antaranya. Sebelum berlaku yang selepas pada tu, mereka dapat masuk kemudian. Jadi selepas pada tu, bila mana jadi keadaan semikian, Nabi Musa pun kata, Nabi Musa bersabda, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Dia merayu pada Allah, ya Allah, tengok dia orang ni, ya Allah, aku ni je dan juga Harun ni je yang nak ikut perintah kamu ni. Maka ya Allah, di kalangan mereka yang nak ikut perintah kamu ni, pisahkan kami di kalangan mereka ni. Maksudnya apa? Allah nak disuruh Allah SWT untuk tunjukkan yang fasik ini, yang nak beriman yang mana. Jadi terpisah di antara dua tu. Makanya disebutkan Allah Subhanahu Taala firman, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard. Di sini tuan-tuan kita perhatikan pada ayat 26. Ada satu yang makna yang berbeza. Disebutkan Allah SWT firman, fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah. Tuan-tuan perasan tak kat situ ada waqaf ta'anub. Ada dua tanda berhenti. Yang ada 3 titik tu. Waqaf yang pertama, yang kedua. Sebelum 40 alaihim satu, kemudian sanah ada satu lagi atas dia. Ini namanya waqaf ta'anub. Waqaf ta'anub dia ada dalam Quran, antaranya di Rasam Usmani yang terkini, kerana menceritakan tentang hal makna tafsirnya yang berbeza. Tetapi kedua-duanya saling memahamkan antara satu sama lain. Apa maksud dia? Bila mana Allah berfirman, sesungguhnya muharramatun alaihim, haram ke atas mereka Palestin, Baitul Maqdis itu 40 sanah. Kalau ta'anuk boleh berhenti salah satu tempat, sama ada nak berhenti muharramatun alaihim ataupun nak berhenti pada 40 sanah, berhenti salah satu. Jadi kata para ulama, kerana dia dua makna dalam masa yang berbeza. Antaranya Syekh Sya'rawi sebut, seorang ulama tafsir daripada Mesir, dia kata ayat pertama kalau kita berhenti pada 40 sanah, maknanya kalau kita berhenti, bermaksud ini adalah balasan pertama Allah kepada kaum Bani Israel, iaitu yatihuna fil ard. Mereka ini menjadi kebingungan, berada di tempat yang sama selama 40 tahun. Disebutkan di kawasan Bukit Tursina tu, dia sesat dekat situ, tak boleh keluar dari tempat tu. Duk berada di situ selama 40 tahun. Tak boleh pergi tanah ni, tak ada tanah. Nak pergi ke sana, tak ada rumah. Nak pergi ke sini, tak ada tempat nak pulang. Jadi mereka duduk sekitar tu saja selama berapa? 40 tahun. Syekh Sya'rawi sebut, kalau kita berhenti pada yang pertama, fa innaha muharramatun alaihim, itu menandakan maksud yang kedua dari Allah, yang membawa maksud mereka diharamkan tanah Palestin buat selama-lamanya sampai hari kiamat. Memang benar tuan-tuan, sampai sekarang pun orang mengatakan bahawa tanah itu tanah jajahan yang haram, tanah haram orang Israel, di mana di Palestin, kerana mereka menjajah tanah tersebut. Dan tidak, maknanya
tidak disahkan bahawa itu adalah tanah mereka, walaupun mereka kata itu asalnya daripada Tuhan mereka. Jadi disebutkan yatihuna fil ard, mereka ini merayau-rayau dan kebingungan sepanjang masa, iaitu 40 tahun di padang pasir yang di kawasan Sinai, Tur Sina. Jadi di situ Allah SWT pun firman, fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Wahai Nabi Musa, Allah mengubati Nabi Musa dengan mengata, janganlah kamu berduka cita atas mereka yang fasik, yang mereka ni tak nak ikut perintah Allah SWT. Jangan kamu duka cita. Makanya Allah pun menyambung kisah itu dalam surah Baqarah. Menyambung kisah itu dengan pada mereka ini diberikan merasakan penyiksaan kerana mereka ni sesat dalam 40 tahun ini. Pun begitu Allah masih merahmati mereka, kerana di kalangan mereka itu ada Rasul, dan di kalangan mereka itu ada orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh. Maka Allah turunkan manna wassalwa. Allah berikan makanan yang baik bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menaungi mereka dengan awan, yang mana kita baca pada ayat yang sebelum ini. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, pada surah Al-Baqarah ayat 57, balik pada surah Baqarah tadi. Allah naungi mereka dengan awan, sehingga mereka tidak merasakan kepanasan berada di tanah, di tanah yang lapang, di padang pasir. Dan Allah beri mereka rezeki, Allah beri mereka air, yang ayat ni kita akan masuk selepas pada ni. Nabi Musa pukul batu, keluar air, 12 mata air daripada kawasan batu yang dipukul oleh Nabi Musa AS itu. Maka nikmat demi nikmat diberikan, sebab tu diperingatkan. Maka tuan-tuan dirahmati Allah, selama 40 tahun mereka berada di kesesatan dalam keadaan demikian. Disebutkan oleh Imam Ibn Kathir bahawa, dan disebutkan oleh juga Ibn Abbas, bahawa selama 40 tahun itu mereka terima balasan, dan sesama mereka dapat rahmat Allah juga. Dan pada saat itulah wafatnya Nabi Harun alaihissalam. Dan selepas mana 3 tahun selepas wafat Nabi Harun, dalam tempoh saat itu wafat pula Nabi Musa alaihissalam. Nanti waktu lain kita cerita macam mana Nabi Musa wafat. Dan Allah Subhanahu wa taala pula selepas itu telah mengangkat seorang lagi nabi di kalangan Bani Israel, yang nama Yusha' bin Nun, yang namanya Yusha' bin Nun. Maka Yusha' bin Nun ini telah memimpin kaum Bani Israel untuk masuk ke dalam qaryah tadi, yang balik pada ayat 58 tadi, iaitu Baitul Maqdis. Sebelum ni mereka tak nak masuk kan, sesat 40 tahun. Kemudian selepas pada tu Allah kembalikan dengan mereka dipimpin oleh Nabi Yusha' bin Nun. Dan Nabi Yusha' inilah yang memimpin mereka untuk berperang buat kali yang seterusnya. Dan mereka telah pun diperintahkan untuk masuk, dan mereka diberikan kemenangan oleh Allah SWT, dapat masuk ke dalam Baitul Maqdis. Sebelum ni maknanya dia telah disesatkan Allah kerana tak masuk. Lepas pada tu mereka terus ikut berperang. Dan disebutkan selama 40 tahun itu ramai juga di kalangan mereka yang mati, ketika mana 40 tahun itu tempoh itu. Dan setelah itu mereka ini masuk ke satu masa berjaya dibawa keluar oleh Nabi Yusha', dan mereka telah berperang, dan kemudian mereka berperang pada hari Jumaat, sehinggalah mencapai kepada waktu petang. Disebutkan oleh dalam kitab Ibn Kathir, bila mana Nabi Yusha' ini berperang bersama dengan kaum Bani Israel untuk yang kaum Jabarin yang duduk dalam tu. Bila mereka berperang, kemudian sampailah satu ketika saat matahari nak terbenam dah, tuan-tuan. Yang ini diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tuan, kalau ada buku nota boleh tulis pada bahagian hadis, bahawa Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Nabi kata, sesungguhnya tak ada seketika pun matahari ini berhenti, melainkan pada ketika seorang Nabi ini berperang, iaitu Yusha' bin Nun. Matahari berhenti, tuan-tuan. Kerana apa? Ketika dia berperang, dan pada hari itu hari Jumaat, dan dalam ibadah ataupun dalam syariat kaum Bani Israel, mereka tidak boleh berperang pada hari Sabtu. Makanya bila nak malam dah, Nabi Yusha' takut kerana hampir-hampir nak menang. Kalau berhenti perang ketika itu, maka berlakulah kekalahan balik. Jadi Nabi Yusha' minta, dia kata pada matahari, wahai matahari, sesungguhnya kamu diperintahkan oleh Allah. Nabi sebutlah hadis, dan aku juga diperintahkan oleh Allah.
maka ya Allah, kamu tahanlah matahari ini daripada terbenam menjadi malam. Maka matahari itu stay, tuan-tuan, tak turun dia pada hari itu. Sepatutnya malam lah, tapi tak malam, siang lagi, waktu petang lagi, yang cerah lagi. Jadi sampai bila? Sampailah mereka dapat masuk ke dalam kota tersebut, memenangi peperangan tersebut. Jadi inilah sebutkan kemenangan diberikan oleh Allah SWT yang kepada kaum Bani Israil, antara nikmat dan seterusnya. Makanya yang ini kita sambung balik pada ayat yang saya baca tadi, ayat 59. Kisah tu di situ. Bila mana mereka telah diberikan kemenangan oleh Allah, maka Allah perintahkan mereka dua perkara. Nak masuk dalam qaryah ini, dalam Baitul Maqdis, Allah perintahkan dua perkara. Ayat 58 Allah kata, wadkhulul baba sujjada. Kamu nak masuk boleh, dengan syarat kamu kena menghina diri kamu atas dosa-dosa yang kamu dah buat, atas keingkaran kamu. Allah berikan nikmat juga, dan sekarang nak masuk, kamu kena masuk dalam keadaan bersujud. Wadkhulul baba sujjada, ayat 58 tadi. Itu arahan pertama. Yang kedua, waqulu hittah. Masuk tu kena sebut hittah. Apa makna hittah? Disebutkan oleh para ulama, di antaranya hittah itu disebutkan bahawa maksudnya adalah memohon kami supaya dibebaskan, supaya diampunkan segala dosa-dosa kami. Jadi hittah tu maknanya adalah, maksudnya adalah, pertama disebutkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama, menyebutkan bahawa artinya adalah mohon ampun kepada Allah SWT. Ya Allah, ampunkanlah aku. Dan ada juga disebutkan oleh Ibn Abbas, oleh Ikrimah. Ikrimah kata kalimah hittah itu adalah maksudnya adalah kalimah la ilaha illallah. Mereka kena masuk dengan menyebut la ilaha illallah dalam keadaan bersujud, masuk ke dalam pintu masuk kepada Baitul Maqdis. Dan disebutkan di dalam tafsir ini juga bahawa mereka perlu masuk, Ibn Abbas kata, Sayyidina Ibn Abbas kata, dalam keadaan seperti menunduk dan rukuk. Jadi sujud tadi, perintah sujud tadi seperti menunduk dan rukuk masuk ke arah Palestin, ke arah Baitul Maqdis itu. Jadi dua arahan ini adalah arahan yang disuruh oleh Allah sebelum mereka masuk ke dalam Palestin. Jadi dikatakan bahawa terdapatnya sebuah pintu. Ibn Abbas kata pintu itu adalah pintu masuk ke dalam Baitul Maqdis, dan pintu itu menghadap kepada kiblat. Jadi kiblat adalah Baitul Maqdis itu. Jadi nak sebutkan, bila mana Allah SWT suruh mereka buat begitu, maka suruh mereka minta ampun pada Allah, masuk dalam keadaan hina, apa mereka buat? Ini diceritakan di dalam tafsir bahawa sebuah hadis Nabi SAW yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih Bukhari. Mereka ni bila Allah perintah mereka masuk, mereka dah menang kan? Kerana rasa kemegahan mereka, kemenangan itu, mereka rasa tak layak mereka untuk ikut perintah Rasul mereka ni dan Nabi mereka ni, dan juga perintah Allah ni. Dia mempermain-mainkan perintah itu. Apa dia buat, tuan-tuan? Nabi kata, fadkhulu yazhafuna ala astahihim. Nabi SAW sebut di dalam sebuah hadis itu, Nabi kata, fadkhalu yazhafuna ala astahihim. Mereka ni masuk dengan keadaan mereka mendahulukan belakang mereka, punggung mereka masuk dulu, begitu. Allah suruh masuk keadaan sujud, rukuk, mereka masuk terbalik pula, tuan-tuan. Nak sebut kata bukan ni nak menghina perintah Allah SWT. Allah suruh masuk, kalau masuk, dia masuk saja tak sujud tu boleh tahan lagi. Ini dia lawan terus, pusing. Kemudian disebutkan sebahagiannya untuk mentafsirkan ni dengan keadaan mereka mengesut dan masuk dengan keadaan punggung mereka masuk dulu ke dalam kota tersebut. Na'udzubillah min zalik. Betapa mereka nak hina perintah Allah SWT. Tidak berasa kerdil di sisi Allah SWT. Bahkan arahan Nabi dia pun main-mainkan, memperolok-olokkan. Jadi inilah yang disebut pada ayat 59, fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhina qila lahum. Allah suruh mereka buat dua benda ni, mereka buat. Yang pertama, masuk keadaan terbalik. Dan mereka masuk, mereka tak sebut, Nabi SAW sebut hadis balik pada hadis tadi, mereka tak sebut hittah.
Ya Allah, ampun dosaku. Ya Allah, kembalikan aku dalam keadaan suci dari dosa. Buanglah segala dosa-dosa pada diriku. Dia tak sebut, tuan-tuan. Dia sebut apa? Dia sebut hintah. Dia main-main pula lagi. Dah lah masuk terbalik. Lepas tu main lagi, dia kata hintah. Apa maksud hintah? Hintah adalah maksudnya habbatun fi sya'ratin. Habbatun fi sya'rah. Habbatun fi sya'rah, kata Nabi SAW dalam hadis, maksudnya adalah biji-bijian gandum. Dia tak sebut hittah. Hittah mohon ampun pada Allah, mohon kembali pada Allah, taubat pada Allah. Tapi dia sebut hintah dengan mempermain-mainkan dengan sebut gandum-gandum macam tu. Dia tak nak sebut perkataan yang Allah suruh dia sebut. Maka ni disebutkan bahawa hadis ini hadis Bukhari dan Muslim dan dinilai sahih oleh banyak ulama. Makanya tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala, itulah sikap mereka yang telah mempermain-mainkan perintah Nabi dan juga perintah Allah Subhanahu taala. Maka oleh sebab demikian Allah Subhanahu taala firman, fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Mereka zalim terhadap diri mereka kerana tak nak ikut perintah Allah, mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah menurunkan daripada langit kepada mereka yang zalim rijza. Apakah makna rijza? Rijzam minas sama, sesuatu yang datang daripada langit Allah Subhanahu taala. Disebutkan oleh Abu Aliyah, seorang daripada mufassirin di kalangan tabi'in, menyebutkan bahawa ar-rijzam bermaksud al-ghadab. Rijza maksudnya al-ghadab minas sama, maknanya adalah kemarahan Allah daripada langit. Mungkin azab, bagaimana rupanya wallahu alam, tapi dia telah ditafsirkan oleh ulama yang lain. Rijza itu maksudnya di antaranya telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabari bahawa seorang dari sahabat bernama Usamah bin Zaid. Siapa Usamah bin Zaid? Sahabat Nabi. Zaid itu siapa? Zaid bin Harithah. Siapa dia? Bapa kepada Usamah, juga adalah sahabat Nabi SAW. Jadi ini sahabat yang agung. Makanya disebutkan bahawa Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Usamah, mengatakan bahawa bersabda Nabi SAW, inna hadzal waja'a was-saqama rijzun uzziba bihi ba'dul umami qablakum. Disebutkan bahawa Nabi SAW kata, sesungguhnya rijza itu telah turun kepada umat sebelum ini kerana mereka zalim terhadap diri mereka, tak nak ikut perintah Allah. Dan rijza ini dalam bentuk penyakit dan penderitaan. Makanya disebut juga oleh Imam Asy-Sya'bi, ar-rijza itu maksudnya seperti ta'un dan juga seperti penyakit-penyakit yang berjangkit di kalangan mereka. Maka Allah SWT atas sebab mereka memperolok-olokkan perintah Allah, maka telah diturunkan kepada mereka azab dalam bentuk penyakit dan penyiksaan kepada mereka. Dan ini adalah balasan kepada orang-orang yang telah mempermainkan perintah Allah, dan mereka ini supaya mereka ini mendapat azabnya di atas dunia, dan supaya di kalangan mereka juga ada yang kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk akhirnya tuan-tuan dirahmati Allah, semoga kita mendapat ibrah dan kebaikan daripada kisah dalam kaum Bani Israel ini, dan menjadilah kita, sebab itulah sampai kini tanah Palestin itu dan sampai kiamat sekalipun, tanah Palestin itu bukan hak milik kepada kaum Bani Israel, melainkan dia adalah hak milik kepada kita, orang-orang beriman, orang-orang Islam. Makanya sentiasalah kita berdoa supaya Allah SWT memberikan kekuatan kepada umat Islam, penyatuan kembali, dan semoga Allah mengembalikan tanah Ardul Muqaddasah ini, Palestin ini, kepada umat Islam, serta mendatangkan kemenangan bagi diri kita, kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, yang baik pada Allah SWT. Sekiranya saya ada kesilapan, kekhilafan, saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah SWT memberkati pertemuan ini dan apa yang telah saya sampaikan, dan semoga dapat kita sama-sama mengambil ibrahnya, mengamalkannya dan menyampaikannya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba'u, min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada ilmu yang tidak bermanfaat,
Jauhkanlah kami daripada hati yang tidak khusyuk. Jauhkanlah kami daripada nafsu yang tidak mampu kami bendung. Jauhkanlah kami daripada doa yang tidak mustajab. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan untuk memahami agama-Mu. Berikanlah kami kemudahan untuk beramal dan memahami Al-Quran-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kejayaan kepada diri kami, ahli keluarga kami serta saudara kami di dunia dan di akhirat, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada umat Islam, ya Allah. Bebaskanlah Palestin dari pencekaman Zionis, ya Allah. Berikanlah mereka pertolongan dan bantuan daripada-Mu, ya Allah, seperti mana Kau bantu umat dan Nabi SAW ketika mana perang Badar, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada Islam. Satukanlah hati kami, jadikanlah kami di kalangan orang-orang bertakwa dan beriman kepada-Mu, ya Allah. Dan bantulah kami dalam memelihara akidah kami. Bantulah kami dalam menjadi hamba yang bersyukur kepada-Mu, ya Allah. Dan bantulah kami dalam kami melakukan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Semoga kami mendapat kemanisan dalam ibadah kami serta iman kami, dan semoga kami dapat kejayaan di dunia dan akhirat. Wassallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.